M1 MacBook Air. Ini adalah laptop yang senang cerita terbaik yang korang boleh dapatkan pada masa sekarang ni. Pada tanda harga dia, performance dia, display apa semua, memang ni antara laptop yang terbaik yang korang boleh dapatkan. Kenapa aku cakap macam tu? Jom. Okay, M1 MacBook Air ni dah dikeluarkan pada tahun 2020 lagi, hujung tahun 2020 tak salah aku. Tapi untuk masa tahun 2021 ni, bagi aku M1 MacBook Air ni adalah laptop yang terbaik yang korang boleh dapatkan. Sama ada dari segi performance ke, dari segi harga dia ke, bateri dia, semua memang yang terbaik lah. Kenapa aku cakap macam tu? Ada beberapa sebab dia. Dan dalam video kali ni kita nak bincangkan sikit kenapa aku cakap M1 MacBook Air ni laptop yang terbaik yang korang boleh dapatkan pada masa sekarang. Especially untuk pelajar-pelajar universiti, tak kisahlah, cikgu pun okey, untuk pelajar pun okey, dan untuk buat kerja-kerja komputer memang terbaik lah. Even untuk content creator, orang yang buat video editing pun memang sangat-sangat berbaloi beli M1 MacBook Air. Okay, kenapa aku cakap macam tu? Ada beberapa benda yang best lah tentang MacBook Air ni, sehingga tahun 2021 ni pun still best lagi, antara the best of its class lah orang kata. Apa dia yang best dia? Aku akan listkan lah beberapa benda yang best dia dekat dalam video ni. Dan mungkin ada sikit benda yang kurang dia yang korang perlu tahu juga untuk siapa-siapa yang plan nak beli laptop tahun 2021 ni, untuk belajar ke, untuk buat kerja ke. M1 MacBook Air ni apa dia? Yang pertama sekali adalah dari segi bateri dia. Kenapa aku cakap bateri dia terbaik? Sebab korang bayangkan, dalam banyak-banyak laptop ni, aku tak jumpa lagi laptop yang boleh lawan bateri dengan M1 MacBook Air ni. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dari segi benchmarking daripada Apple sendiri, dia cakap bateri yang ditawarkan tu boleh cecah sehingga 18 jam penggunaan. Dan dari segi penggunaan aku, sepanjang aku testing M1 MacBook Air ni, memang tak ada isu pasal bateri lah. Nak charge pun jarang-jarang. Kalau aku tak pakai, boleh tahan sampai 2-3 hari. So dari segi bateri tu memang tak ada masalah. Kalau nak compare dengan laptop lain aku yang pernah pakai dulu, biasanya tahan dalam 4-5-6 jam. Kalau main game sikit, memang out lah bateri dia. M1 MacBook Air ni tak, memang bateri dia tahan. Korang tak perlu risau pasal charging ataupun bateri mati waktu penggunaan korang. So memang sangat-sangat bagus untuk siapa yang perlukan jangka hayat yang panjang, nak pergi ke office, cikgu nak buat pergi sekolah, ataupun nak buat kelas, dan tak perlu risau pasal bateri ni. Bukan satu isu lah, senang kata, kalau pasal M1 MacBook Air ni. Dan kalau nak cerita pasal bateri ni memang boleh panjang lagi. Sebab bagi aku, feature yang terbaik yang boleh ditawarkan dekat M1 MacBook Air ni adalah dari segi bateri dia tu lah. Sebab senang cerita, korang rasa macam bateri ni bukan satu isu untuk laptop. Kalau untuk aku, sebelum ni, laptop ni isu dia yang paling aku risau sekali adalah waktu tengah buat kerja, bateri mati. Tapi untuk M1 MacBook Air ni, korang tak akan rasa benda tu semua. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi display dia. Okay, display dia bukanlah display yang paling cerah dekat laptop pada masa sekarang ni, tapi display dia tu display yang bagi aku cantik lah. Kalau korang tengok lah dekat sini, dia punya display tu tak adalah sangat cerah dan boleh digunakan. Tapi dia punya display tu sehingga 400 nits je kecerahan dia. Tapi adalah boleh nak bawa guna waktu bawah tengah matahari tu, boleh guna, tapi gerak kabur-kabur sikit lah. Tapi apa yang bestnya dengan display ni, kalau kita nak comparekan dengan laptop-laptop lain, Apple dia bagi display dekat M1 MacBook Air ni, display yang bagi aku cantik lah. Senang cerita, dalam banyak-banyak display dekat laptop-laptop ni, yang aku prefer dan yang aku suka, antaranya adalah M1 MacBook Air ni punya display lah. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, yang paling best dia adalah dari segi performance dia. Macam aku cakap tadi, dia punya performance ni bukan saja untuk orang guna biasa-biasa buat kerja. Orang yang nak pakai untuk buat video editing tak ada masalah, untuk foto editing tak ada masalah. Tapi untuk M1 MacBook Air ni, korang boleh gunakan untuk video editing tak ada masalah. Korang nak guna DaVinci Resolve pun tak ada masalah. Nak gunakan Adobe Premiere Pro mungkin tak best sangat lah, tapi kalau nak guna Final Cut Pro, memang sangat-sangat best lah dekat M1 MacBook Air ni. Sebab dia memang dah optimizekan dia punya software tu. Dari segi performance dia tu, senang cerita, pada tanda harga yang ditawarkan oleh Apple ni, dia punya performance tu sama macam korang beli PC yang mahal, harga dia lebih dalam 2 kali ganda pada harga laptop ni lah. Lagi apa yang best lagi? Yang pastinya dah cakap pasal harga, memang harga dia antara harga yang berbaloi bagi aku. Dekat Malaysia ni, dia punya harga tu bukanlah murah, tapi bagi aku sangat-sangat berbaloi. Sebab apa yang diberikan dia tu
adalah satu feature yang lengkap dengan harga dia yang kalau korang beli dekat student punya price lebih kurang RM3,959, tapi kalau korang beli full price dalam RM4,300, dalam 4,000 lebih korang dah beli tu memang bagi aku sangat-sangat berbaloi. Kenapa? Sangat-sangat berbaloi sebab apa yang korang dapat ni adalah satu package yang lengkap dengan performance yang baik, dengan quality, build quality dia memang tak cerita lah. Apple kan, Apple kalau untuk barang-barang dia memang quality binaan dia, design dia tu memang A++ lah pada pendapat aku. Lagi dari segi keyboard dia tu agak tactile juga. Kalau korang tekan-tekan tu memang feeling lah, rasa dia bukanlah mechanical keyboard, tapi feeling untuk type dia tu memang sangat-sangat best. Dan kalau korang typing tu, bagi aku antara keyboard yang best lah untuk dekat laptop ni. Dari segi trackpad dia pula macam mana? Trackpad dia ni bagi aku adalah trackpad yang terbaik yang korang boleh dapatkan dekat laptop. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab trackpad dia saiz yang besar dan sangat responsif dan intuitif lah orang kata. Pakai gesture lagi, dengan penggunaan gesture lagi korang boleh pakai 2-3 style apa semua tu kan. Kalau compare dengan laptop lain yang aku pernah pakai, dia punya trackpad ni adalah antara trackpad yang terbaik yang korang boleh dapatkan. Okey lah, kita dah cerita apa yang best ni tentang MacBook Air ni, tapi kita tak cerita lagi apa yang tak best dia kan. Ada juga benda yang tak best dia dekat MacBook Air ni sebenarnya. Antara benda yang tak best dia adalah yang pertama sekali yang korang akan perasan lah kalau korang beli MacBook Air ni, dia punya input output dia, tempat korang boleh guna dia tu ada tak banyak. Ada 2 je, USB Type-C dan ataupun Thunderbolt 4. Jadi 2 ni korang boleh guna untuk semua benda lah. Boleh guna untuk display, boleh guna untuk hantar transfer data, boleh guna untuk macam-macam. Cuma masalah ni dia ada 2 je. Jadi korang nak guna, kalau contoh korang dah charging phone korang connect dengan phone satu, korang charging laptop ni satu, dah 2 dah habis. Jadi korang terpaksa cari benda-benda macam ni untuk tambahkan lagi input output dia, untuk dapatkan dia SD card reader, untuk dapatkan lagi USB Type A. Jadi yang tu bagi aku memang agak leceh dan korang terpaksa beli USB hub lah untuk gunakan laptop ni dengan lebih baik lagi lah. Lagi satu yang tak best dia adalah dari segi kamera dia. Okey, kamera dia tu memang kamera yang cantik, tapi tak adalah cantik pun. Dalam 720p punya resolution saja dia macam HD biasa, bukan full HD 1080p, HD saja 720 punya resolution. Dia punya kamera tu okey, cantik, tapi taklah cantik sangat-sangat. Bagi aku dia dalam kategori yang so-so sajalah. Tapi overall sangat-sangat berpuas hatilah dengan kamera yang dia boleh tawarkan. Kalau korang nak buat online kelas apa semua, memang tak ada isu, tak ada masalah untuk gunakan kamera ni. Nak borak panjang sangat pun tak guna sebab barang ni dah lama dah keluar sebenarnya. Aku just nak bagi tahu balik dekat korang yang, contohlah kalau korang tanya aku, bang apa laptop yang boleh saya dapatkan dengan harga yang paling berbaloi dan terbaik yang kita boleh dapatkan dekat pasaran sekarang, senang saja jawapan aku, memanglah inilah dia, M1 MacBook Air. Yang MacBook Pro tu pun mahal sikit daripada pendapat aku. Korang ambil yang version ni pun dah cukup dan dah memadai. So itulah aku sikit nak buat pengongsian sikit tentang M1 MacBook Air pada tahun 2021 ni. Masih baloi ke beli, dan adakah okey lagi tak nak beli? Adakah macam dah terlambat nak beli, ataupun akan ada laptop baru lagi nak keluar? Pada pendapat aku, kalau siapa yang nak beli sekarang memang nak pakai sangat-sangat, memang sangat-sangat okey kalau korang dapatkan M1 MacBook Air ni. Tak perlu risau, dia punya processing power tu memang sangat-sangat power dan memang puas hati. Sebab korang bukannya nak pakai Mac laptop ni macam setahun dua, memang nak pakai lama dalam 3-4 tahun kan. Untuk sepanjang pembelajaran korang, hari-hari nak guna untuk tengok YouTube, nak buat main game pun boleh, tak ada masalah. So M1 MacBook Air ni support juga. Aku main Dota, nak main CSGO tak ada masalah. Cuma tak adalah boleh pada grafik yang tinggi sebab dia bukanlah satu gaming laptop, dia hanyalah laptop untuk orang kata buat kerja. Cuma untuk gaming tu tak boleh sebab dia pakai grafik yang lebih tinggi. Itu memang untuk gaming, korang kena cari gaming laptop lah. Okay guys, aku harap video ni menarik dan membantu. Dan kalau video ni membantu, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel Azkatek. Sekian, saya Adam daripada Azkatek. Assalamualaikum dan salam sejahtera.